Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat yang namanya miqat. Nak mengerjakan haji ada dua miqat. Satu miqat makani, tempat kita bermiqat. Satu lagi miqat zamani ataupun zamani, masa. Masa dulu kita lihat. Mari lihat haji 1 Syawal sehingga sebelum terbit fajar 10 Dhul Hijjah. Itulah dia masa untuk kita berniat untuk kita melakukan ibadah haji. Kalau umrah sepanjang tahun kecuali bagi ihram ataupun amalan haji. Kalau miqat makani, tempat, jamaah daripada luar Makkah, Qarnul Manazil, itulah tempat kita berniat. Dhul Hulaifah ataupun Bir Ali. Bir Ali itu asalnya Bi'ru Ali. Bi'ru adalah telaga, perigi. Ali di sini bukan Saidina Ali radhiyallahu taala anhu, bukan. Dulu ada seorang yang namanya Ali menginfakkan perigi itu untuk dijadikan keperluan jamaah haji dan umrah nanti. Jadi oleh kerana beliau nama Ali itu yang dipanggil perigi Ali. Bi'ru Ali asalnya, tapi kita panggil Bir Ali, ya. Jadi nama sekarang dipanggil Dhul Hulaifah. Kemudian Ya Lamlam, Juhfah, Dhatul Iqrin dan lain-lain. Untuk jamaah dalam Makkah untuk mengerjakan haji ada tempatnya, umrah ada tempatnya. Contohnya umrah, kalau kita buat umrah di Makkah kan, duduk di hotel dah kita pun, jadi kita boleh berniat di Ji'ranah. Sama ada Ji'ranah atau Ji'irranah, ada dua cara bacanya. Yang paling selalu kita berniat dekat Tan'im, dekat Masjid Sayyidatina Aisyah. Lebih kurang 15 minit. Kemudian Hudaibiyah agak jauh, ya, Shumaishi ataupun di Tanah Halal. Baik. Kalau orang kata begini, saya doakan saya, ya, saya nak pergi umrah selama 2 minggu contoh, ya. Kemudian dia pun balik ke tanah Sabah, KK, Keningau ke, Beaufort ke, Sandakan ke. Dia pun kata, Alhamdulillah, saya baru balik umrah. Dan saya sempat buat umrah 10 kali. Kalau orang yang tak biasa pergi umrah akan terkejut. Dia baru balik umrah. Dan dia sempat buat umrah 10 kali. Macam mana kamu ni? Betul ke ni? Kamu kan baru sekali je umrah ni. Gitu. Jadi, dia difaham dengan dua. Satu, perjalanan pergi tu, buat umrah tu memang sekali tu je lah. Tapi ketika sampai di bumi Makkah, kita boleh buat umrah sebab umrah buat dalam bumi Makkah. Kalau di Madinah tu namanya ziarah. Macam mana umrah di bumi Makkah? Begini, ketika kalau yang dah biasa lah, boleh dapat bayangkan apa yang saya sebutkan ni. Biasanya kita akan fly, kita akan landing di Jeddah. Kemudian selalunya orang pilih ziarah dulu. Ziarah dekat Madinah dulu. Jadi 8 jam lagi pergi ke Al-Madinah. Dalam 8 hari lebih kurang gitu, ya. Baik. Apabila hari kita nak bertolak daripada bumi Madinah, kita dah siap-siap pakai ihram di hotel. Kenapa? Sebab kita akan berniat ihram dekat Bir Ali tadi tu, Dhul Hulaifah tu. Jadi kita pun berniat ihram di situ dengan pakaian ihram dan sebagainya. Bermulalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik semua. Sampai perjalanannya berjam-jam. Sampailah kita di bumi Makkah. Kena jaga pantang larang ihram sejak kita pakai ihram tadi 13 ataupun 14 pantang larang ihram, kalau sempat kita tunjukkan. Sampai di hotel, kita letakkan barang, ambil kunci hotel dan sebagainya. Mutawif kita pun bagi tahu, pukul sekian-sekian kita berkumpul di lobi, kita pergi sekali. Akan dibagikan ni kumpulan ni ataupun berpasangan. Ketika itu kita masih ihram umrah tu. Kemudian sama-samalah masuk dalam Al-Masjidi Al-Haram untuk tawaf umrah. Habis tawaf umrah, kemudian sa'i. Habis sa'i bertahallul. Alhamdulillah. Selesailah satu umrah. Itu maksud umrah tadi tu. Habis.
Rehatlah kita di hotel semua sekali. Kalau kita kuat lagi nak buat esok, boleh tak? Boleh. Jadi kita siap pakaian ihram dengan segera ataupun dah pakai dah supaya senang ya. Tapi tak boleh terus buat umrah, terus tak boleh terus turun dan tawaf, tak boleh. Kena keluar daripada tanah haram tu, pergi ke tanah halal. Yang paling dekat Tan'im tadilah, Masjid Sayyidatina Aisyah tadi tu, keluar kat situ. Kemudian berniat lagi di situ, masuk balik. Kemudian buat lagi tawaf, buat lagi sa'i dan bercukur paling bagus untuk kali pertama. Tak pun kita bergunting. Habis. Itu nama tahallul. Habis. Dapat 2 umrah. Kita tak payahlah pergi melontar, bermabit di Muzdalifah tu semua haji tu. Ini umrah saja. Tu yang saya sebut tadi, mudah. Kalau ada rezeki lagi, ada tenaga lebih, buatlah tu. Tu ya. Boleh hadirin supaya nanti bila orang kata, Alhamdulillah saya bawa balik daripada umrah, sempatlah saya kerjakan 10 kali umrah. Kalau orang yang tak biasa, dia terkejut. Mana satu betul ni? Sekali umrah ke 10 kali umrah? Dia sekali pergi umrah, tapi dapat melakukan 10 kali pekerjaan umrah. Itu caranya. Baik. Ini namanya miqat makani, tempat ya. Kalau di Tan'im tu, 5 kilometer je, tak jauh mana. Kalau di Tan'im tu, yang jauhnya kat mana? Dekat Hudaibiyah ya. Dekat pun jauh juga. Apa nama? Kalau kita nak pergi ke Taif tu. Baik, miqat zamani. Ini ya. Baik, syarat wajib haji, kita baca yang Melayu saja. Syarat-syarat wajib melakukan haji ke atas seseorang ada 7. 1, Islam, baligh, cukup umur, berakal, tidak gila, merdeka, mempunyai bekalan dan kenderaan, perjalanan yang selamat, boleh pergi untuk melaksanakan haji. Itu. Kita buat bagi mudah ya. Islam, baligh, berakal, merdeka, mempunyai perjalanan, mempunyai bekalan dan kenderaan, perjalanan yang selamat, boleh pergi untuk melaksanakan haji. Macam kita sekarang dah 2 tahun tak dapat pergi haji, nak buat macam mana kan? Itu namanya masyaqqah lah tu. Kita tak boleh buat sendiri sebab ini bukan tempat kita. Haji itu kan dikawal oleh Saudi. Kita kena ikutlah apa yang mereka putuskan. Jadi barangkali kenapa Al-Habib Salim Ibn Sumar Al-Hadrami tak letak tajuk haji dalam kitab Safinah beliau, cuma sampai puasa je. Kenapa hadirin? Wallahu alam ya. Barangkali kerana sebabnya ialah haji ni setahun sekali. Kalau puasa, itu setiap hari pun. Sebab syarat-syarat puasa, syarat sah puasa sama je dengan yang Ramadan. Solat kan setiap hari, bersuci kan setiap hari, najis kan kadang-kadang. Tapi kalau haji setahun sekali, itu barangkalilah kenapa beliau tidak letakkan tajuk ni dalam buku beliau Safinatun Najah. Wallahu a'lam bishawab ya, kita tak tahu. Sebab kadang-kadang yang setahun begini ni, kita dah belajar dah, lupa lagi dah. Kita setakat belajar tapi tak amalkan. Sebab perkara sebegini melibatkan duit, melibatkan perjalanan, melibatkan undang-undang tertentu dan sebagainya ya. Sebab tu wallahu alam ya, antara sebab kenapa beliau tidak letak tajuk haji dalam Safinatun Najah. Safinatun Najah ni seolah-olah itulah dia yang kita buat selalu. Sedangkan haji setiap tahun. Baik. Rukun-rukun haji ada 5 perkara. Berihram dengan niat, wukuf di Arafah, tawaf sebanyak 7 kali, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, bercukur. Ya. Baik. Rukun-rukun haji. Kita terus lihat. Rukun haji dengan rukun umrah. Apa bezanya? 1, niat ihram haji. Kalau umrah, niat ihram umrah. Ya, sama. 2, wukuf. Kalau umrah, tak perlu wukuf. 3, tawaf. Umrah barulah tawaf. 4, sa'i. Umrah pun ada sa'i. 5, bergunting ataupun bercukur. Umrah pun ada bergunting dan bercukur. Tertib pada kebanyakan rukun. Tapi kalau umrah, tertib pada semua rukun. Itu beza ya. Baik. Wajib haji
niat ihram di miqat tertentu, dah tadi kita sebut, bermabit bermalam di Muzdalifah. Mabit ni maksudnya berada pada waktu malam di satu tempat selepas tengah malam. Maksud, kita ambil mudah-mudah, tengah malam pukul 12. Selepas pukul 12 lah, pukul 12 1 minit, 12 2 minit, 3 minit, tu namanya bermabit. Mabit maksudnya berada pada waktu malam selepas tengah malam. Tak semestinya tidur. Sebab itu nanti kita lihat antara wajib haji bermabit di Muzdalifah. Sini Arafah, sini Muzdalifah. Arafah hendaklah berada di sini bermula selepas Zuhur. 1 minit lepas Zuhur nak terus pergi Muzdalifah, kutip batu boleh. Tapi tidak afdal. Yang afdalnya daripada Zuhur sampai ke Maghrib. Berdoa di situ, bermunajat di situ. Barulah bergerak daripada sini Maghrib, pergi ke Muzdalifah. Dekat je, tetapi kerana ramai manusia, berjam-jam di situ. Bagi orang yang telah sampai katalah di Muzdalifah, pukul 10 malam, kita ambillah yang tengah malam pukul 12. Dia tak boleh terus pergi ke Mina untuk melontar esoknya. Dia kena stay kat situ, kutip batu, silalah makan, minum, tidur, silakan. Tapi mesti berada di situ sehingga pukul 12 tengah malam. Kalau sampai pukul 8 tadi, kena 8 jam lah. 9, 10, 11, 12. Pukul 12 1 minit, 12 2 minit nak pergi terus berjalan ke Mina, bertolak, silakan. Sebab dah sampai tengah malam. Adapun orang yang jam, contohnya traffic jam. Daripada Arafah dia keluar selepas Maghrib contoh. Tapi jam tu ya Allah, tak boleh nak kata. Sampai tang ni pukul 1. Tak apa. Pergi ambil kutip batu je lah sebab waktu bermabit dah ada dah. Ambil batu kemudian terus pergi ke Mina, boleh. Gitu ya. Tapi wajib bermalam di Muzdalifah, kalau tidak kena dam. Melontak Jamratul Aqabah nanti kita tunjuk ya. Di mana Jamratul Aqabah? Dekat Mina. Kalau melontar ni semua dekat Mina. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam. Kalau 2 malam tu namanya nafar awal. Balik awal ya. Kalau yang 3 malam tu nafar thani. Pada 2 atau 3 malam tasyriq. 11, 12, 13. Melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyriq. 11. Habis. 12. Habis. 13 habis untuk 3 tu. Tawaf wada. Baik. Sunat-sunat haji ifrad, iaitu mendahulukan ibadah haji sebelum umrah. Ini pantang larangnya sama, tetapi nak jaganya tu panjang. Sebab dia berada dalam pakaian ihram tu kadang-kadang sampai 3 bulan. Tu ya. Ataupun 2 bulan lebih. Talbiyah, labaik Allahumma labaik. Seterusnya. Saya lajukan ya. Tawaf qudum, selamat datang. Solat sunat 2 rakaat selepas tawaf. Bermalam di Mina pada malam Arafah, 8 Zulhijjah. Pantang larang ketika ihram ini. Saya lajukan saja ya. Memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum bagi lelaki. Menutup kepala atau sebahagian daripadanya, payung tidak mengapa ya. Menutup muka bagi wanita, memakai sarung tangan, lelaki dan perempuan tak boleh. Memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman atau menghidungnya ke dalam hidung pun tak boleh. Memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Menanggalkan rambut atau bulu, tak boleh. Mengerat atau memotong kuku, itu yang kata pantang larang ihram, kecil-kecil jam ni pun tak boleh. Menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram, tanah luar halal tak apa. Memburu binatang buruan, ini jarang dibuat orang. Berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil kahwin, tak boleh. Melakukan pendahuluan persetubuhan muqaddimah ya, maaf cium-ciuman macam tu. Melakukan persetubuhan ni tak boleh ni. Kerana jaga pantang larang ihram ini. Baik. Mari kita lihat sedikit cara haji ya. Haji ifrad, orang Malaysia kita haji tamattu' selalu. Haji ifrad dulu mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji. Apa dia bulan haji tadi? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis haji itu selesai,
kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Dalam mazhab kita Syafi'i ini paling afdal sebab paling payah, paling banyak sabar. Baik, yang selalu kita lakukan haji tamattu', mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Contohnya, biasa kita pergi Syawal tu awal sangat, Zulqaidah tu awal sangat, Zulhijjah lah ya, Zulhijjah. Kita pun pergi 1 Zulhijjah. Terus masuk Makkah dah, sebab kita dah hari dekat-dekat ni. Buat tawaf, buat umrah, selesai habis. Nak buat lagi sila, tak buat tak apa. Sebab kena menunggu 9. Itu namanya haji tamattu'. Nak buat banyak kali umrah pun boleh. Baik, haji qiran, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai sebaik sahaja selesai menunaikan haji sebab niatnya bergembar. Itu cara pertama. Cara kedua, berniat mengerjakan umrah saja dulu, tapi sebelum tawaf, ia berniat mengerjakan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Kita jarang buat benda ni. Haji ifrad, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian nawaitul umrata, selepas kita mengerjakan haji, sebab umrah dilakukan pada tahun yang sama. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini haji at-tamattu'. Saya lajukan, tuan-tuan, ada perkara yang penting saya nak tunjuk. Haji qiran. Ini bab haji ni dia tak cukup masa yang agak terbatas. Kalau dalam siri-siri haji tu, itu berpuluh-puluh siri. Baru mantap. Kalau laju begini, sekadar kita tahu saja. Baik. Ini cara biasa yang dilakukan oleh jamaah haji Muassasah Malaysia. Ini saya ambil daripada buku Muassasah Haji kita. Jadi, cara pertama, niat. Bila niat tu? Niat tu ketika kita masuk haji ya. Bulan haji, bila nak wukuf tu pun. Wukuf, bermalam di Muzdalifah, tengah malam 10 tu, melontar Jamrah Kubra ataupun Aqabah di Mina, bergunting, bercukur. Terhasillah tahallul awal. Kemudian bermalam di Mina, nak 3 malam boleh, 2 malam pun boleh. Melontar di 3 jumrah. Tawaf. Tawaf ni bila ni? Dekat Mekah. Tawaf dan sa'i habis. Ya. Cara kedua, niat, wukuf, malam di Muzdalifah, tawaf. Tawaf dan sa'i. Tawaf haji, sa'i haji. Barulah bergunting, melontar, bermalam di Mina, melontar 3 jamrah, selesai. Dapatlah nama haji ataupun hajah. Cara ketiga, niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting, malam di Muzdalifah. Melontar, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Dia banyak cara jadi mudah untuk kita adjust keadaan diri kita ya. Baik. Ini cara mengerjakan haji at-tamattu'. Ini mengerjakan umrah dahulu. Baik. Perjalanan haji tamattu'. Ini kita nak sebut sedikit ya. Perjalanan haji tamattu'. Baik. Pertama sekali, daripada Makkah, kita akan pergi daripada Makkah ni apa yang dilakukan? 8 atau 9 Zulhijjah di Makkah kita ni. Mandi sunat ihram, itu sunat ya. Memakai pakaian ihram, wajib. Sembahyang sunat ihram, sunat di hotel. Niat ihram haji, itu wajib. Niat ihram haji itu. Niat di miqat tanah haram, itu wajib. Habis. Lagi, meninggalkan larangan dalam masa ihram itu wajib. Apa tadi? Ada 13, 14. Lepas niat hingga tahallul. Habis tahallul maksudnya yang menghalalkan. Macam kita takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan makan, minum, berbicara, bercakap. Macam mana tahallulnya? Salam. Baru boleh cakap balik. Sama juga ini. Once kita pakai pakaian ihram, berniat ihram, jangan lakukan 13 matang larang ihram. Nak halalkan tahallul. Itu maksudnya tahallul tu. Talbiyah sunat. Habis. Daripada Makkah, kita menuju ke mana? Ke gunung, ke Bukit Arafah. Jauhnya 21 km.
Sampai di bumi Arafah itu, apa yang kita lakukan pada 9 Zulhijjah tu? Wukuf itu adalah rukun. Habis, bergeraklah lepas maghrib ke Muzdalifah. 8 kilometer. Di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah tu ya. Mabit di Muzdalifah, wajib mengutip anak batu di Muzdalifah. Kemudian barulah pergi ke Mina. Dalam 7 kilometer, pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah di Mina melontar jamrah kubra lepas duha. Esok harinya tu. Bercukur atau bergunting. Kalau kali pertama elok bercukur ya. Mabit di Mina 11, 12, 13 Zulhijjah melontar 3 jamrah. Iaitu wajib kerjaan kita. Barulah patah balik ke bumi Makkah. Baik. Buat tawaf haji, rukun. Buat sa'i haji, rukun. Barulah tertib, selesai. Itu ya. Di Baitullah dengan di Mas'ah, bukan di Malaysia tu. Di Mas'ah. Mas'ah tempat sa'i. Itu selepas rukun. Inilah dia pekerjaannya ya. Ini contoh gambar-gambar sajalah bagi nampak. Baik, ni Makkah, ada suasana sibuk ni. Ni lagi sibuk. Ini wajib. Ini memang seluruh manusia yang buat haji tu berkumpul sini. Walaupun sekejap. Kalau tak berkumpul sini, tak sah hajinya. Kalau jemaah haji Malaysia kita, baguslah ya. Kita ke Arahan daripada Johor, masuk di Arafah, terus sampai ke Maghrib panjang ya. Di situ kita buatlah amalan-amalan doa, makan, minum, silakan. Macam biasa juga. Tetapi di situ ibadah khususnya adalah berdoa dan munajat kepada Allah. Baik. Ini suasana orang yang berdoa. Ini Masya Allah. Habis. Bukit tu semua warna putih. Yang pejal-pejal dia, yang tak dapat dinaik orang tu yang jadi pejal tu. Yang lain semua putih-putih. Di Muzdalifah ni. Ni malam ni tengah rehat-rehat. Menunggu waktu nak bertolak. Menunggu bas ya. Ni mengutip batu. Sampai di Mina. Ni di Mina ni. Ini jamrah yang pertama. 2, 3 tu ya. Ini namanya jamrah. Besar. Lepas tu tahallul. Gunting rambut. Gunting rambut orang kita dulu baru rambut orang lain. Jangan terbalik ya. Dam haji ni dia ada dam tertib, takhir dan sebagainya ya. Yang ini rasanya kita tak perlu nak detailkan. Ada dalam buku kita semua. Boleh rujuk nanti insyaAllah. Supaya kita ada masa panjang untuk bersoal jawab. Untuk yang lain. Yang solid yang ada dalam kitab Safinatu An-Najah. Baik. Saya rasakan itu sahaja untuk perbahasan kitab Safinatun Najah kita. Dan bismillahirrahmanirrahim. Siapa tuan-tuan yang masih ada kat sini, nanti sebut saya terima ya, sebab kita nak ijazahkan kitab ini. Baik. Sudah bersedia semua, nanti sebut saja saya terima. Siapa yang ada buku tu, tulis tarikh kat situ, dapat ijazah daripada Ustaz Mahathir hari Khamis ni pukul berapa secara online. Nanti kalau jumpa kat Sabah, kita sign lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Al-Faqir mengijazahkan tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti pengajian kita secara online, membahaskan kitab Safinatun Najah dan kita bahaskan. Perbahasan itu ada di dalam kitab Misbahud Duja Syarah Safinatun Najah. Maka dengan ini Al-Faqir dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam Habib Salim Ibn Sumail Al-Hadrami dan kitab Misbahud Duja sebagai syarahan kepada kitab Safinatun Najah. Al-Faqir ijazahkan 2 ijazah ini kepada tuan-tuan puan-puan yang mengikuti pengajian kita ini secara online selama 4 hari ini. Tuan-tuan semua kami terima. Kami terima. Alhamdulillah. Baik. Kita berehat sekejap. 5 minit lagi. Kita akan masuk
dan terus bersoal jawab sehingga penutupan pukul 12.30 nanti. InsyaAllah ya. Baik, kita lihat dulu dalam kita 7 minit. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.